Ustaz kalau dulu-dulu selalu duduk ambil duit hok jumpa tengah jalan. Macam mana nak buat dah tak ingat berapa nilainya. Lepas tu kalau ingat pun nak pergi kat siapa dia. Dah pitih siapa dia. Lain kalau kita ambil pitih tengah jalan ni, ambil pitih dalam poket orang tengah jalan tak boleh. Kalau jumpa pitih bila-bila jalan rezeki kita, tiap-tiap hari jumpa tengah jalan semacam 10 riyal, 20 riyal. Jadi kita ambil lagu tu apa hukum dia. Dalam bab fiqh ni panggil bab jumpa bagi orang. Maka lagu mana jumpa bagi orang ni, kita tengok pertama kita tengok diri kita. Kita boleh amanah kodok dengan barang ni. Kita rasa kita boleh amanah kodok kita tak guna koksi ko, kita tidak buat gapo dia ko. Kalau kita rasa kita tak mampu yang malah cara pitih orang kena jawab, kena bayar pula ko. Baik tak usah ambil. Biarlah orang lain hok amanah lagi ambil. Tapi kalau kita rasa tak apa, hamba boleh bayar semula kalau dia mari minta kau gapo dia, maka sunat kita ambil. Pada dok bazir pitih lagu tu, pada dok rosak tengah jalan gapo tu, ambil pitih tu. Tanya. Kalau tanya orang lah. Iklan dulu. Kalau tepat hok selayaknya iklan lah. Kalau jumpa bos ria sama tu tak payah iklan lah. Ambil guna dengan niat kalau tuai dia mari minta ko, maka hamba akan bayar semula. Nah, maka kalau kita ambil lagu ni tak ingat, maka kita ngapalah berapa-berapa. Berkali 10 riyal, 3 kali 5 riyal, capo-capolah, misalnya 100 lah. Ambil pitih tu 100, sedekah ke masjid. Sedekah ke masjid. Kata hamba guna pitih orang, hamba guna dulu pitih orang. Ataupun tak saya guna masjid tak apa. Kalau tu dia mari ambil, hamba nak bayar. Niat lagu tu. Boleh juga, tak ada masalah. Hak penting jangan curi pitih orang. Jumpa ni rezeki. Tetapi tengok diri kita. Ustaz kita nak taubat tapi tak tahu nak start mana. Welung. Yoga ni bukan mutu ni, ada tempat start dia. Bukan kata enjin kau apa dia. Ya taubat ini, kita rasa bersalah itu sudah bertaubat. Salah apa dia? Salah dengan kecuaian kita. Hamba tak mengaji fardu ain, hamba tak dengar kata, hamba dah buat maksiat, hamba dah buat benda haram. Maka kita bertobat, tak tahu nak start mana jalan dah tu. Kita ingat semua kesalahan kita, kecuaian kita dengan Tuhan. Tuhan suruh mengaji, kita tak mengaji. Tuhan suruh belajar fardu ain, kita tak belajar fardu ain. Maka mari dalam hati kita perasaan menyesal. Jalan dah tu taubat dah start dah tu. Tak tahu nak start mana, start maksiat tubuh kau, maksiat mata dulu. Tak apa, hak penting kita rasa menyesal. Kita banyak salah dengan Tuhan. Ingat perbuatan-perbuatan salah kita. Ingat kesilapan kita. Ingat hak mana-mana pun jadi dah. Ataupun taubat secara umum. Ya Allah, ya Tuhan ku, hamba ni banyak lala denganmu. Ngaji fardu ain. Umum. Hamba tak mengaji belakang tauhid, fiqh, tasawuf. Hamba tak mengaji belakang. Ya Allah, ya Tuhan ku. Sudah nak jawab lagu manalah. Ibadat hamba selama kenisah kodok ya Allah ya Tuhan ku. Hamba minta maaf sungguh-sungguh ya Allah. Sekarang zaman lockdown ni hamba nak belajar dah fardu ain. Jalan dah tu. Tak payah start nombor kau tertib atas bawah, tak ada kau ni. Apa hukum beli insurans? Insurans ni apa hukum dia? Insurans ni ada dua, ada hak Islami insurans tu, ada dia panggil apa dia hak bukit Islami tu. Maka apa hukum dia kalau hak Islami tu sah, maka dia boleh beli insurans. Tetapi kalau hak bukit cara Islami tu hukum dia haram. Kerana apa? Kerana insurans ni kita bayar kepada satu seseorang. Jika berlaku gapo-gapo kita buat perjanjian dengan dia. Dalam masa 10 tahun, jika berlaku aksiden kau atas diri hamba kau gapo dia, maka syarikat tu akan bayar kepada kita 10,000 ke 20,000. Kita pun lah bayar 50 riyal boleh ke. Janji lagu tu. Tiba-tiba dalam masa 10 tahun tidak berlaku gapo-gapo. Kita janji dalam masa 10 tahun jika berlaku gapo-gapo, maka dia akan bui. Tiba-tiba tak berlaku gapo-gapo, maka syarikat insurans tu wajib menyerahkan kembali duit yang kita carungkan. Hak kita bui tu wajib kena serah semula. Hak tu cara Islami. Manakala cara bukit Islami, kalau 10 tahun tak berlaku gapo-gapo,
pitih itu hangus, tak boleh kembali kepada kita. Maka kalau 50 hia sebulan, kalilah 10 tahun berapa? Nah, 50 hia. 50 berapa? 900 deh. 900 tahun. 900 kali 10, 9,000. Oh, 9,000 pitih kata lenyak. Maka muamalah jenis lagu ni haram hukum dia ambil pitih orang bukan dengan cara betul. Nah, tu insurans hak tak betul lah. Kalau insurans cara Islam takaful ko gapo dia ko, maka boleh sebab dia akan bayar semula. Katanya popok dia lah, prosedur dia lagu tu. Tapi kalau tak bayar juga serupa dengan hak insurans hak cara bukan Islam, berdosa juga. Nah. Dia tanya boleh kada ustaz ambo nak wi nama Raden Syahid kepada anak ambo. Raden Syahid ni nama Sunan Kalijogo sebenarnya. Jadi ambo kenal benar Sunan Kalijogo. Sekalipun ambo ni bukan Sunan Kalijogo, lipat paceroh, tetapi ambo berharap anak ambo jadi Sunan Kalijogo. Ambo nak wi nama Raden Syahid. Raden ini nama orang Melayu kita lah. Orang sebelah Jawa kalau keturunan raja, pembesar-pembesar dipanggil Raden. Kalau jual air tebu, kalau dok KJM Nyako, Noreh panggil Raden boleh. Tetapi biasa Raden ni keturunan raja-raja. Kalijogo ni dia anak orang besar. Anak orang keturunan orang hebat juga. Sebab tu dia nama Raden Syahid tu. Pas boleh ke tak? Boleh. Raden ni gelar maknanya macam tueku lah. Macam tua. Gitu maknanya Raden ni. Nama. Syahid ni nama Syahid. Molek makna dia Syahid ni. Mana? Jadi hukum dia harus. Dan sunat bagi kita letak nama anak ni nama comel-comel. Abdul Rahman ko. Nama Abdullah ko. Muhammad ko. Raden Muhammad. Raden Abdullah, Raden Abdul Rahman. Boleh, tak ada masalah apa. Jangan nama pelik-pelik. Raden Syahid pun comel dah. Tak ada masalah. Sunat kita letak nama-nama yang disebut pada Allah. Ini martabat yang pertama. Nak letak nama, sunat letak nama yang disebut pada Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul. Kedua, nama Nabi-Nabi. Nama Muhammad. Nama Yahya Zakaria. Ketiga, nama wali-wali. Ni Raden Syahid ni nama wali. Boleh letak juga. Apa yang kita jawab azan masa bila melauke as-salatu khairum minan naum. Maka jawab apa? Sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Ataupun wabarorta. Sadaqta wabarorta ataupun sadaqta wabarirta. Yang kaedah dia dalam ilmu sorah, kalau ra itu ni bersabdu barung tu, maka apabila kita buat sabdu dia boleh baca rir ataupun baca ror. Tu kaedah dia. Ra boleh baca bagi atas boleh baca bagi bawah boleh kerana dia bersabdu kalimah hasar dia. Barirta boleh baca, barorta boleh baca. Sadaqta wa barorta. Saya mau 15 perempuan nak masuk pondok tapi mau ayah saya tak bui kerana tak boleh berdikari lagi. Katanya anak dia ambo nak masuk pondok lah boleh masuk syurga. Katanya mak dia ngaji sekolah pun boleh masuk syurga juga. Apa patut saya buat? Gini. Moleknya apa awak nak masuk pondok? Masuk pondok sebab nak belajar ilmu fardu ain. Tak apa. Ya asalnya mengaji pondok ni tidak wajib. Hak wajibnya belajar ilmu fardu ain. Kalau di sekolah boleh belajar ilmu fardu ain dengan sempurna, maka cukup belajar di sekolah sahaja, tak perlu pergi ke pondok. Tetapi gapo dia maksud awak nak duduk di pondok? Saya kalau duduk di pondok, saya boleh jaga aurat, saya boleh jaga pakaian saja, saya boleh jaga aktiviti saya.
Di pondok tutup aurat, di pondok buat pakaian sunat, tutup muka, pakai purdah. Tak buat program-program capur lelaki dengan perempuan. Boleh hak tu. Kalau di sekolah tak boleh nak jaga. Maka boleh kena pergi pondok lah. Kena pergi pondok. Kalau di sekolah ngaji dah ilmu fardu ain tetapi suasana keadaan tidak membantu, maka tak boleh juga pergi sekolah. Kerana menyebabkan suasana maksiat dengan kita. Maka kena kecek molek lah dengan mak ayah dia. Keyakinan kepada mak ayah kita, kata kita boleh jaga diri, kita boleh duduk pondok. Kalau boleh jangan minta pitih dengan dia, biar nampak kita ni berdikari. Baru dia tak banyak masalah dengan kita. Mak kitanya ia terlalu prihatin dengan kita. Siapa nak mengaji ilmu fardu ain pun tak terlalu prihatin lajuk. Orang perempuan tengok 5 hari ada darah. Tiba-tiba 3 hari kemudian tu keluar darah balik. Berhenti lah maknanya. 5 hari tu bit darah. Lepas pada tu berhenti, sampai hari ke-8, 3 hari tu bit darah mula. Sudah. Jangan tanya nak hukum macam mana ustaz darah ni. Dan tempoh yang tak ada darah tu adakah kena mandi, solat macam biasa. Apabila berlaku lagu ni, 5 hari mari darah. Lepas pada tu berhenti 3 hari, hari ke-8, hari ke-9 mari darah. Maka hari ke-8, ke-9 tu masih lagi darah haid. Maka kalau dia puasa pada masa tu terbatal puasa dia. Kalau dia semaya pun batal. Lepas tu waktu kosong 3 hari tu, di antara hari ke-5 dengan hari ke-8 tu apa hukum dia? Pendapat muktamad tu semua haid belaka, batal puasa, batal semaya. Tu pendapat muktamad. Jadi kena qada. Kena qada puasa, semaya tak payah qada. Haid belaka tu dia. Kok celah-celah di antara haid itu haid hukum dia. Celah-celah haid itu adalah haid hukum dia. Tariq Imam Nawawi dibawa oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Begitu juga Imam Rafi'i. Siapa yang bawa tariq beliau? Ni soalan lagu mana ni? Apa dia maksud dia? Ingat di dalam mazhab kita, sebelum muncul Imam Nawawi tahun 600. Ni atus dia. 900, 700 gitulah dalil tu. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ni, Imam Rafi'i tua sikit pada Imam Nawawi. Sebelum daripada Imam Nawawi, maka dipanggil ulama dalam mazhab kita ulama mutaqaddimin. Ni ulama lama belaka. Apabila mari Imam Nawawi, dia susung semula mazhab Imam Syafi'i berserta dengan dalil, dia tarjih semula pendapat hak kuat-kuat. Dia dengan Imam Rafi'i. Maka gelaran dia Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dalam mazhab kita dipanggil syaikhan dalam mazhab. Dua orang tok guru besar. Lepas daripada Imam Nawawi dipanggil ulama mutaakhirin. Ulama mutaakhirin yang mensyarahkan kitab-kitab Imam Nawawi ataupun Imam Rafi'i, hak paling lah sekali Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar dalam 900 kali tak ingat ambo. Dalam 900. Tahun 900 lebih gitulah ilmu. Maka pendapat hak muktamad dalam mazhab kita, tariq dalam meriwayatkan dalam mazhab kita, Nawawi ke Rafi'i ke, semua ditapis oleh Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Salah kalau kita kata Ibn Hajar, Imam Ramli ni bawa tariq Nawawi saja. Tak. Dia tariq semua dia syarah. Dia ambil semua belakang dah, Nawawi dengan Rafi'i. Dari sudut Nawawi, Rafi'i, Nawawi lebih kuat dalam mazhab kita kerana dia bisa ilmu hadis. Sekalipun Imam Rafi'i ni alim dalam bab fiqh, tetapi dalam bab mentarjih ke pendapat Imam Nawawi lebih kuat. Maka hak mentarjih ke lagi mensyarah ke ibarat kitab-kitab dia Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Semualah. Maka sebab tu ulama kata siapa dia yang berfatwa menyalahi dengan kitab Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli,
maka fatwa itu terbatas secara automatik. Maka kitab yang paling lah ditulis Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar dengan Nihayatul Muhtaj Imam Ramli. Maka kalau fatwa, mana-mana fatwa sekarang yang bercanggah dengan dua kitab tu, maka terbatas secara automatik. Tu maksud dia berkali. Apakah mimpi keluarga kita, maksud mimpi keluarga kita pakai pakaian warna kuning? Oh, tak tahulah hamba ya. Pakaian warna kuning tu gapo dia, maksud dia. Apa maksud mimpi lagi? Sudahlah. Hamba tak reti bab tafsir mimpi ni. Mimpi orang ramai pakai baju putih, serba putih duk panggil hamba. Sudahlah. Tak ada gapo dia, jangan fikir. Ingat, setiap mimpi yang kita tidak tahu, kita jangan takwil. Jangan kita fikir benda hak negatif. Takwil benda molek. Mitok-mitok benda itu ada kebaikan untuk kita. Ya gitu ya. Kerana kadang-kadang mimpi ini maksud dia jahat, tetapi bagi pentakwil kadang-kadang dia tak beritahu maksud dia. Saya tak tahu. Kerana kalau dia beritahu, akan beri alamat tak molek kepada orang yang bermimpi. Sebab itulah Nabi kata, jika kamu bermimpi, jangan beritahu kepada orang-orang. Hendaklah kamu beritahu kepada orang yang kamu sayang, yang ambil berat dengan kamu. Kerana kalau orang sayang kita, dia tidak akan takwil benda yang tak comel. Bagaimana untuk tahu yang datang dalam mimpi itu Nabi Muhammad? Pertama, dia akan mari dengan rupa dia dan dia sebut, saya ini nabimu. Boleh. Saya ni Muhammad bin Abdullah. Saya ni gini-gini. Hak tu jelas lah. Kedua, dia tak mengaku lagu tu. Dia mari tiba-tiba kita dengar suara ataupun kita melihat seseorang beritahu, itu nabimu. Tu Nabi Muhammad. Ataupun dengar suara. Jalan dah tu. Ketiganya, timbul dalam hati kita perasaan yang sangat kuat dia tu Nabi kita. Apabila mari, Nabi yang merasa. Mari satu perasaan yang sangat kuat menyatakan dia tu Nabi Muhammad. Tu tiga cara kita nak tahu hak kita mimpi tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni mari dalam tiga bentuk katanya ulama. Ni bagi orang yang bermimpi dan berpengalaman lah. Bagi orang yang tak mimpi, dia mari tanya Quran hadis lah, orang yang tak biasa mimpi. Orang yang mimpi Nabi Muhammad dah, tak payah Quran hadis dah, moga dia jumpa dah. Tak sebut di dalam hadis pun kata boleh mimpi temu Nabi. Dah hamba mimpi nak kata lagu mana? Maka pengalaman ulama yang bermimpi, dia kata Nabi Muhammad ni akan mari dengan tiga martabat. Pertama, Nabi Muhammad mari dengan rupa dia sebagaimana yang dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Rupa asli dia mari kepada kita. Kedua, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa ketua para wali pada masa tu. Wali kutub pada zaman tu. Pas kita nak tahu mana kawan tu wali kutub, siapa dia. Maka dia akan mari dengan rupa wali kutub pada zaman dia. Ketiga, Nabi Muhammad akan mari dengan rupa guru kita. Dengan rupa sebagai seorang guru kita. Guru kita lah. Tetapi dia tu Nabi Muhammad. Itu pengalaman. Siapa dia yang melihat Rasulullah dengan rupa yang dilihat oleh sahabat, insya-Allah iman dia tak terpecah dah. Itu kelebihan orang bermimpi bertemu dengan Nabi. Lagu mana hamba nak puasa niat gabung dengan puasa qada. Macam mana nak niat? Khilaf ulama. Ada kata boleh buat lagu ni, ada kata tak boleh buat. Hak pendapat kata boleh buat, kita niat lagu ni. Hamba nak puasa qada esok hari dan puasa sunat Syawal kerana Allah Ta'ala. Sebut lagu tu. Boleh gabung, tak ada masalah. Sebut puasa qada dulu, baru puasa sunat. Apa hukum seorang isteri guna kes sihir pemisah untuk pisahkan suami dengan wanita lain? Hukum dia berdosa dan haram perbuatan lagu ni. Isteri itu kena bertaubat kerana menghancurkan rumah tangga orang. Rumah tangga suami saya, tak boleh juga. Berdosa hukum dia.
Akhir-akhir ni di-viral ke nasyid Aghithna ya Rasulullah. Itu syirik. Benar kau ustaz? Dia kata hujung ni ada Aghithna ya Rasulullah. Mana Aghithna? Oh, Aghithna ya Rasulullah. Adakah syirik kau tak? Pokok kita duk nyanyi kan? Mana bunyi dia? Inni malhuf aghithni bihaqqillah. Jadi apa hukum syirik kalau tak minta tolong dengan Rasulullah? Hukum dia tidak syirik. Sama ada ketika Rasulullah hidup tu jelas minta tolong dengan Rasulullah tidak berlaku syirik. Siapa dia kata minta tolong dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup, maka hukum dia jadi kafir. Banyak mana sahabat minta tolong dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat kita mu Rasulullah, hamba sakit, hamba gatal, hamba goni, hamba demai, hamba macam-macam penyakit dia minta tolong dengan Rasulullah ketika hidup. Okey, ketika dia mati berlaku khilaf. Ahlu sunnah wal jamaah kata boleh minta tolong juga sebagaimana dia ketika mati. Dipanggil bertawassul dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tak lewat gapo Rasulullah mati. Rasulullah tak lewat gapo ketika hidup pun tak lewat gapo dia sebab dia makhluk. Hak boleh buat apa tu Allah Taala. Maka Aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, kerana kita tahu Rasulullah boleh tolong kita. Sebagaimana kita beriman, percaya yang Nabi Muhammad boleh tolong kita pada hari kiamat. Bukan di dunia, bukan selepas pada mati. Di hari kiamat pun Rasulullah boleh tolong kita. Nak minta syafaat daripada Rasulullah. Sebagaimana kita minta syafaat dengan Rasulullah ketika doa selepas daripada azan. Minta tolong dengan Rasulullah. Maka tidak salah kita minta tolong dengan Rasulullah. Kerana ada satu hadis pada hari kiamat manusia pergi minta tolong dengan Rasulullah, minta syafaat pertolongan. Apa tak minta dengan Allah? Hari kiamat pun tak berlaku syirik lagi ke? Munasabahlah, berarti minta tolong dengan Rasulullah ni boleh. Jangan kita rasa dengan ibadat kita tu selamat, kita tu bebas, kita tu hebat dengan ibadat kita. Kadang-kadang ibadat kita tidak dilihat pun oleh Allah Ta'ala. Maka minta tolong dengan orang-orang yang boleh Allah Ta'ala beri tolong kepada kita. Nabi Muhammad kata, Ana qasim Allahu mu'ti wa anal qasim. Tuhan je beri tapi hamba je bagi. Hak je beri tu Allah tetapi je bagi tu hamba kata. Adakah wajib orang awam mengetahui dalil nakli atas sifat 20 yang wajib diketahui itu? Kau wajib tahu dalil akli saja. Pilih salah satu dalil pun tak apa, hukum dia tak apa dah. Ngaji sifat 20, boleh buat mari dalil akal pun tak apa, boleh buat mari dalil nakli dari ayat Quran pun boleh. Salah satu pun tak apa, dua-dua molek lagi. Isap rokok batal puasa. Adakah batal solat jika ada orang isap rokok dekat kita? Asap tu terhidu masa solat. Sudah. Okey, kita tengah puasa tiba-tiba lalu orang isap rokok. Batal tak? Bau asap dia batal tak? Tak batal. Maka ketika sembahyang bau asap rokok juga tak batal. Kerana kaedah benda yang membatalkan puasa itu membatalkan sembahyang. Maka tak puasa pun tak batal, maka sembahyang pun tak batal. Lainlah kita minta sebatal perut isap sekaligus. Itu batal lah jawapan dia. Saya ni wanita berpurdah. Mak ayah saya tak benar ke saya pakai purdah kerana takut niat tak betul. Mu ni mengaji dok pakai purdah. Maka dia bimbang benda hok dalam perut pedas lagi. Apa saya pandangnya ustaz? Gini, pakailah purdah sekalipun menunjuk-nunjuk. Lebih afdal daripada buka muka ke, TikTok ke, apa dia ke dengan TikTok tak buka muka. Ada yang kata, pakai purdah tu main TikTok juga. Lepas tu, hak mana lebih molek kita nampak? Pakai purdah main TikTok dengan buka muka, buka aurat, pakai baju ketat. Main TikTok. Ada orang nampak kalau main TikTok, punuh lalu hak pakai purdah. Tak usah pakai purdah. Biarlah dia pakai purdah, benda molek dah. Beki niat tu selu-selu lah. Nanti nak tunggu ikhlas buat, tak semayang bel, tak buat ibadat, banyak benda lah kita tak buatnya. Kalau nak tunggu ikhlas dulu. Katanya ulama, jangan tunggu betul niat dulu baru nak buat ibadat. Tetapi buat ibadat lah sehingga betul niat kamu.
Apabila nak betul tu. Nah. Dia kata ada orang dapat ilham, ada orang soleh dapat ilham, dia kata kalau dia mau buka kedai tak jadi kedai. Maka saya pun nak buka juga kedai, di samping berdoa dan berusaha, apa hukum dia? Boleh. Pendapat dia lah, pendapat orang tu. Kalau kita nak percaya, percaya. Kalau tak percaya pun tak apa. Dia bukan percaya kepada Nabi Muhammad. Ilham ke, kasyah ke, apa dia? Hak tu masing-masing bukan masuk dalam kategori hukum iman. Maknanya kita nak percaya, percaya. Saya percaya nak terus buka kedai, tak ada masalah apa. Apa hukum makan dakwak sutong? Sutong tu dia ada dakwak dia tu ke, warna hitam, kat tembok musuh tu. Prup. Nah. Apa hukum najis ke tak najis? Khilaf ulama. Ada ulama kata najis kerana benda yang mari daripada perut kalau keluar jadi najis. Tu kaedah dia nah. Maka dakwak hitam ni mari daripada perut, dia tembok tu najis. Maka kalau kita masuk sutong kuah hitam tu, maka makan najis. Kena buai dakwak sutong tu baru kita masuk macam biasa. Kedua, hukum dia tidak najis kerana dakwah hitam itu bukan perut. Dia satu anggota lain macam untuk menembak musuh. Satu anggota lain bukan mari daripada perut sutong. Dia mari tepek lagu tu satu tempat lain untuk menembak musuh. Maka dia tidak masuk dalam kategori benda masuk dalam perut. Benda yang keluar daripada perut. Maka tidak jadi najis, tidak jadi najis. Afdalnya buai. Tapi kalau nak makan pun tak apa, khilaf ulama. Nah. Mohon ijazah bismillah nah. Bismillah nah ni Bismillahis-sami'il basir allazi laisa kamislihi syai'. Nah. Gitulah. Bismillah nah ni terdapat di dalam kitab Tu'wi Ali Kuta. Kitab Lum'atul Awra. Jadi hamba terima ijazah kitab ni daripada guru hamba Tuan Guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Seligi. Dia terima daripada Tok Dalo. Daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Arsyad Tok Dalo. Ni bismillah ni salah satunya amalan dalam tu adalah bismillah ni. Maka hamba ijazah lah baca bismillah ni. Tetapi bismillah ini sedikit panas bagi orang yang beramal dia, dan kelebihan dia penawar segala jenis racun. Kalaulah bismillah itu sudah mesra di dalam tubuh kita, semua racun tak boleh masuk dalam tubuh kita. Bahkan kalau santau ataupun orang nak tuju kena kepada kita, bubuh dalam gelas, kita pegang gelas tu saja pecah dah gelas tu. Dan kalau orang benda-benda bisa tak akan jadi. Contohnya orang nak buat tapel. Tapel tu ragi dia tu ke benda bisa, benda panah. Maka kalau kita tengok ke apa tak jadilah tapel kawan tu, tak masuklah jawapan dia, jadi sejuklah. Maka orang bismillah ni kadang-kadang jadi payah juga. Orang zaman dulu bukan kata tengok ubi, bukan kata tapel ke tapel ubi tu, tengok kulit ubi pun tak boleh dah. Habis tak jadi, habis tapel orang. Benda bisa habis jadi tawar. Kalau panah baca selawat tibbil qulub, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub tu 10 kali. Sebagai penawar dia, baca di air dan minum. Apa hukum download atau guna kitab melalui PDF? Molek kitab ni kena belilah kerana izin dia. Kaedah dia hak milik itu adalah harta. Majlis ke apa dah? Majma' fikih Persatuan Fiqh sedunia kata kepada hak milik itu adalah harta. Maka kalau kitab tu hak milik seseorang, maka tak boleh kena minta izin dengan dia nak cetak ke nak apa dia. Ada ulama kata dak dia kita beli jadi milik kita. Kita nak photostat ke, kita nak buat gapo ke jadi milik kita. Kerana hamba beli kitab, hamba tak beli PDF, hamba tak beli hak milik. Hak milik dia mau ikutlah. Ada kata hak milik tu adalah harta. Maka kalau kita curi kitab melalui PDF, maka hak tu dipanggil curi harta orang. Wallahu a'lam
sebagai mukadimah kepada pengajian kita malam ni, kita berdoa mudah-mudahan pengajian kita itu dapat istiqamah, dapat berlangsung. Allah Ta'ala beri pokok futuh ilmu dari diri kita, dapat membaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sekalipun ada orang merancang nak memutuskan hubungan kita dengan Allah, kita pun merancang. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka itu merancang dan Allah Ta'ala juga ada perancangan, dan perancangan Allah adalah yang terbaik. Tentera-tentera Allah Ta'ala akan bergerak sebagaimana musuh-musuh Allah Ta'ala bergerak merancang. Tentera Allah Ta'ala juga akan merancang. Mudah-mudahan program kita ini menjadi salah satu usaha untuk menyebar luahkan lagi agama Allah Ta'ala di bumi Malaysia secara khususnya. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan Al-Fatihah.